Apa khabar semua? Saya ingin menerangkan ataupun mengulang kaji balik apa yang telah kita buat pada seminar di UNIMAC pada beberapa minggu yang lalu. Saya tujukan pada pelajar tingkatan 4 dan juga pelajar PMR yang mengikuti siri seminar problem solving. Baik, saya mulakan dengan pelajar tingkatan 4. Cuba imbas kembali. Pelajar tingkatan 3 juga boleh beri perhatian. Pada dasarnya memang lebih kurang sama juga ya. Di mana kita telah membincangkan tentang apa yang dipanggil thinking skills. Pertama kita bincangkan tentang apa yang dipanggil critical thinking. Kemudian kita bincang tentang creative thinking. Kemudian kita kaitkan critical thinking dan creative thinking itu dalam mathematical thinking. Baik, kalau kita perhatikan dalam critical thinking itu, apa yang paling penting yang kita buat di situ ialah kita membuat analisis ataupun membuat analisa tentang problem yang kita nak selesaikan. Jadi dalam proses kita membuat analisa itu, kita sama ada kita buat mind mapping, dan ingatlah kalau tingkatan 4 saya gunakan the first mind mapping, kemudian saya gunakan the second mind mapping. Bagi tingkatan 3 pula untuk membuat analisa, saya juga menggunakan mind mapping, tetapi dalam soalan-soalan bentuk ayat saya telah bincangkan bagaimana kita boleh buat analisa dengan menggunakan rajah, kita menggunakan mind map dan juga kita menggunakan chart ya. Itu untuk word problems. Tujuan kita buat analisis ialah kita nak memahami masalah. Jadi kalau kita dapat memahami masalah, jadi kita bolehlah gunakan prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, dalam tingkatan 4 saya juga perkenalkan first mind map, the second mind map. First mind map itu ialah panduan. Kalau kita ingat kembali dalam tajuk persamaan kuadratik atau quadratic equation dan satu lagi quadratic function, saya telah perkenalkan first mind map and the second mind map. The first mind map ialah untuk mendapatkan sebanyak-banyak formula ataupun konsep yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan the second mind map itu kita telah gunakan untuk mencatatkan pengalaman kita bila kita telah menyelesaikan beberapa masalah, dan kita kumpulkan dalam apa yang dikenali sebagai second mind map. Dan cuba tengok balik the second mind map itu apa yang saya telah buat. Baik, dalam menyelesaikan masalah mathematics, balik persoalan menyelesaikan masalah mathematics baik tingkatan 3 ataupun tingkatan 4, kita menggunakan berbagai-bagai kemahiran berfikir. Pertama kita gunakan apa yang dipanggil analysis ya. Itu dalam critical thinking. Dan satu lagi kita gunakan creative thinking, di mana kita sebelum kita pergi kepada creative thinking, dalam critical thinking kita buat analisa, kemudian dalam proses kita menganalisa itu kita dapat memilih, kita juga memilih apakah maklumat-maklumat yang penting untuk digunakan bagi menyelesaikan suatu masalah. We analyze the problem as well as we evaluate the important and relevant information so that we can solve the problems. Okay. Jadi itu yang kita buat. Itu yang kita buat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, contohnya nanti tingkatan 4 kita gunakan strategi menyelesaikan masalah. Ingatlah, strategies of solving problem based on Poyer's model, where the first thing you do is to understand the problem. Kita buat pertama sekali bila kita nak menggunakan strategies of solving problem, kita memahami masalah ataupun understand the problem. Dalam proses kita understand the problem itu kita tanya diri kita apakah yang diperlukan dalam soalan, apakah maklumat yang penting ataupun apakah maklumat yang diberi. Ketiga, kita tanya diri kita apakah maklumat yang tersirat tetapi penting. Implicit information but very important. Jadi the second thing you do is to
execute. Berarti bila kita dah tahu, dah dapat semua, kita execute. So dalam proses understanding the problem tu, kita tak jelas, kalau perlu kita lukis rajah, ataupun lukis mind map, ataupun lukis chart. Sebenarnya the first step to understand the problem tu, kita perlu melakukan apa? Proses analysis lah, untuk memahami masalah. Jadi apa yang kita lakukan tadi, kalau kamu tengok balik nota, first, apa yang diperlukan dalam soalan, what is asked in the question. Yang kedua, apakah maklumat yang penting, ataupun apakah maklumat yang diberi, what are the given information. And then, apakah maklumat penting yang tersirat, what are the important but important, what are the implicit information and important to be used in solving the problem. Jadi dalam untuk memahami masalah ni, selain kita menjawab soalan-soalan tadi, kita akan melukis rajah, atau kita buat mind map, atau kita melukis chart. Ingat tinggal 3, bagaimana saya telah menerangkan kamu bagaimana nak melukis rajah straight line, especially bila problem tu dalam bentuk fraction or percentage, or in form of ratio, or in any form where you find necessary, dan juga berbagai-bagai bentuk. Jadi apa yang saya cuba nak terangkan di sini ialah the first part dalam nak menyelesaikan masalah tu, kita perlu buat analisis. So, analisis ni adalah satu kemahiran berfikir yang penting. Kemudian kita evaluate, kita buat analisa, kita mesti nilai yang manakah maklumat yang penting yang kita nak gunakan. Okey, bila kita dapat semua dan kita buat analisis, baru kita selesaikan masalah. Dan supaya kita selesai masalah tu, kita jangan lupa kita buat reflection. Reflection maksudnya kita lihat, fikir kembali apakah yang telah kita buat dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Reflection is like thinking, rethink, fikir semula tentang apa yang telah kamu lakukan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi ini ada 3 step. Pertama, understand the problem. Yang kedua, selesaikan masalah gunakan, yang maksudnya menggunakan prosedur yang sesuai, sama nak kalikan, nak bagi untuk mendapatkan jawapan. Yang ketiga ialah reflect, ataupun semak. Di bawah tajuk step dipanggil semak semula. Semak semula maksudnya apa kita buat bila kita semak semula, kita reflect, fikir, tengok balik apa yang telah kita selesaikan, dan bagaimana dan kenapa kita gunakan prosedur tersebut. Ini tujuannya untuk memastikan kita dalam, sebagai saya nyatakan dalam seminar, bahawa otak kita ni macam komputer. Bila kita dah type, kita perlukan save, supaya kita boleh sambung semula kalau kita tak siap. Tapi kalau kita tak reflect, berarti kita tak save. Reflection ni analoginya, perbandingannya macam save dalam komputer. Otak kita perlu kita buat itu, kita save, kita buat reflection, supaya kita dapat save semua maklumat, semua pengalaman yang telah kita dapati dalam proses menyelesaikan masalah. Dan dengan ini kita boleh menyelesaikan masalah seterusnya dengan lebih berkesan, sebab kita ada pengalaman, kita dah simpan pengalaman tu, kita dah store, kita dah save dah pengalaman tu. Jadi dia satu aset bagi kita. Alright, dan of course kita tengok, selain kita buat reflection, kita fikirkan logik tak logik jawapan yang telah kita peroleh. Dan yang ketiga ialah kita tengok kalau boleh kita selesaikan dalam pelbagai-bagai cara, bukan hanya satu cara. Of course di dalam exam kita akan pilih satu cara saja, tetapi dalam proses kita buat latihan, kita pilih pelbagai-bagai cara. Baik, jadi itulah saya nak cuba ingatkan, supaya dengan ini pembelajaran matematik itu menjadi lebih berkesan, dan saya nasihatkan kamu teruskan usaha. Dan apabila siap website nanti, saya akan
more questions, more problems, more solutions, more guidance for you to improve your study mathematics. Samping itu pelajar PMR tu jangan lupa berusaha lagi, jangan putus asa, jangan ilmu untuk berlatih, pastikan kamu berjaya cemerlang dalam mathematics dengan mendapat grade A, ya. Okey, terima kasih. Dan